Nabi Nuh alaihi salam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu, tuan-tuan yang dirahmati. Baik, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terputus, minta maaf ya. Baik, Alhamdulillah kita sambung daripada pengajian kita minggu lepas. Semua ada nota ke dekat tangan masing-masing? Ada Ustaz, dah print insya-Allah. Alhamdulillah. Baik. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita dah masuk ke fasa MCO yang ketiga ni. Allah berikan kesempatan dengan ujian Allah, pastinya ada rahmat Allah. Dengan ujian Allah pastinya ada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah selipkan kepada kita. Mungkin di antaranya adalah kita dapat meluangkan masa lebih untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sekian lama sebelum ni kita ada banyak masa, cuma peruntukan masa itu tidak begitu jelas. Sekarang Allah berikan lebihan masa untuk kita melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita kembali kepada kisah Nuh alaihi salam di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Pada minggu ini insya-Allah, ini adalah siri yang kedua, kita akan melihat persoalan di antaranya berapakah tempoh masa antara Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Nuh alaihi salam. Kalau kita melihat kepada list of prophet, kepada senarai para nabi. Macam mana kita nak hafal senarai para nabi ni? Contohnya orang nyanyi lagu Raihan, nyanyi lagu Raihan. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan dapat melihat Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Yang mana itu mengikut turutannya. Lepas Adam, Idris. Lepas Idris, Nuh. Maka sekiranya kita melihat kepada nama tersebut, pastinya yang pertama ialah bapa kepada semua manusia, iaitu Nabi Adam AS. Yang kedua, kalau ikut lagu ni, kalau ikut lagu adalah Nabi Idris. Yang ketiga baru dah Nabi Nuh AS. Pun begitu di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak ada Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita Nabi mana dulu, kecuali kita dapat yang pertama Nabi Adam. Tapi di antara Nabi Idris dengan Nabi Nuh alaihi salam tidak diceritakan secara jelas. Sebab itu kalau ikutkan buku yang menjadi rujukan utama kita ini, iaitu Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam bukunya Al-Qasas Al-Quran ini, dia kata apa dia?
Nabi yang kedua selepas daripada Nabi Adam alaihissalam adalah Nabi Nuh. Alhamdulillah. Maaf tuan-tuan. Nabi Nuh alaihissalam. Sebab tidak ada dalil yang jelas menunjukkan kepada kita lepas Nabi Adam adalah Nabi Idris. Baik, tak apa. Kita akan tengok sikit-sikit dan sikit insya-Allah. Baik. Berapakah tempoh masa di antara Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Nuh alaihissalam? Lepas Nabi Adam nak sampai kepada Nabi Nuh ni, berapa lama, berapa tempoh? Sebelum kita pergi dengan lebih jauh melihat kepada tempoh ni, maka kita ingatkan balik tentang fakta Nabi Nuh alaihissalam yang Quran cerita secara jelasnya. Quran cerita secara jelasnya bahawa nama Nuh alaihissalam. Nama Nuh alaihissalam adalah yang pertama kita kena ingat, Nuh bukan nama Arab. Nabi Nuh alaihissalam bukan nama Nuh, nama Arab. Dan Nabi Nuh bukan bangsa Arab. So, bangsa apa? Bangsa Yahudi ke? Ataupun Bani Israel ke? Oh tidak. Sebab Bani Israel belum wujud lagi pada waktu tersebut. Bani Israel wujud sejak bila? Sejak adanya Nabi Israel, iaitu Nabi Yaqub alaihissalam dan 12 orang anaknya, iaitu mewakili 12 suku daripada Bani Israel, termasuk Nabi Yusuf alaihissalam. Dan itu zaman yang mutaakhir, zaman yang terlalu ke depan lagi. Maksud dia, Bani Israel ni baru ke lama? Baru lagi. Pun begitu, baru lagi bangsa Arab. Arab dengan Bani Israel mana lagi lama? Bani Israel lagi lama. Arab datang kemudian. Baik. Cumanya, melihat kepada faktor yang pertama tadi, kita kata Nabi Nuh bukan nama Arab dan bukan bangsa Arab. Itu kita sebut dah. Sebut sekali. Yang kedua, dalam Quran dan hadis yang sahih, Al-Quran dan Nabi SAW dalam hadis yang sahih tidak ada menyebut nama ayah Nabi Nuh, tidak ada yang menyebut nama isteri Nabi Nuh alaihissalam. Biarpun disebut dalam Quran, ada tak pasal isteri Nabi Nuh? Ada. Tapi ada tak cerita tentang nama isteri Nabi Nuh alaihissalam? Tak ada. Ada tak cerita dalam Al-Quran cerita tentang keturunan Nabi Nuh alaihissalam? Tak ada cerita tentang keturunan anak dia nama apa. Kemudian berkembang keturunan dia dalam Quran. Ada tak cerita? Tak ada. Bermaksud banyak yang Quran tak cerita. Yang ketiga, ada tak cerita di mana berlakunya kisah Nabi Nuh alaihissalam? Ada tak cerita dalam Quran, tuan-tuan? Tidak ada diceritakan di dalam Al-Quran dan tidak disebut di dalam hadis yang sahih di mana berlakunya kisah Nabi Nuh alaihissalam diutuskan kepada kaum baginda. Di mana kaum baginda? Apa nama kaum? Tak ada sebut langsung dalam Al-Quran. Quran tidak fokus kepada benda itu. Tapi Quran fokus kepada apa yang nak disampaikan di dalam Al-Quran yang penting kepada manusia. Baik, benda tu clear. Maka perkara-perkara yang tidak diceritakan di dalam Al-Quran ini, kita namakan sebagai Mubahamatul Quran. Kalau tengok dalam nota masing-masing, saya ada buat nota. Mubahamatul Quran. Apa maksud mubahamat? Cara sebut dia mubahamat. Apa maksud mubahamat? Mubaham maksudnya benda yang tak jelas. Benda yang tak jelas. Mubahamat. Sebab itu di dalam pengajian bahasa, di antara maksud al-bahimah, sekali lagi al-bahimah, maksud bahimah ni binatang. Lughatul bahimah, binatang ni dia ada bahasa dia. Bahasa binatang jelas tak? Jelas di antara mereka. Tetapi kalau kita dengar haiwan yang bercakap, bahimah yang bercakap, jelas tak? Kita pun tak tahu.
Kita hanya boleh agak mungkin. Maka mubahamat di antara perkara yang tidak jelas diambil pada perkataan di antara ahli lughah menyatakan bahimah, gambaran kepada binatang. Maksud binatang bagi tahu kat kita tak jelas. Maka perkataan mubahamat ni ada maksud yang tidak jelas. Maka ketidakjelasan ini selalunya Al-Quran akan tumpu ataupun berlaku kepada 4 perkara. Mubhamatul Quran, perkara yang tidak jelas ini di kalangan para ulama, ada yang membahagikan kepada beberapa bahagian. Kita ambil 4 bahagian utama ni. Yang pertama, kepada individu. Dalam bahasa Arab dia panggil al-ashkhas. Pada orang tu, mubhamat. Tak cerita orang tu keturunan mana, orang tu macam mana, rupa dia, tak cerita. Yang kedua, al-jumu' ataupun kumpulan tertentu. Contoh di dalam Al-Quran, kita katakan ada perkara mubhamat yang ayat Quran lain ceritakan, maka dia jadi jelas semula. Ada perkara mubhamat yang Quran tak cerita, yang Nabi cerita, maka dia jadi tak mubham dah, dia jadi jelas. Ada yang Quran sebut menjadi perselisihan di kalangan para ulama, maka dia menjadi mubhamat juga. Benda jadi tak jelas balik. Nah, dalam bentuk kumpulan. Yang kedua dalam bentuk kumpulan. Contoh kita baca tiap-tiap hari surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-maghdub waladdallin. Al-maghdub, golongan yang dimurkai Allah. Ad-dallin, golongan yang sesat. Kebanyakan jumhurul ulama menyatakan, jumhurul ulama, ada yang tanya kepada saya nota yang mana ya? Okey, saya buka, saya tunjuk semula nota saya ya. Okey, nampak kan? Okey, baik. Puan yang bertanya tadi, Puan Sakinah. Puan Sakinah, Puan Rosini. Okey, baik. Nampak dah ya? Okey, baik. Mubahamatul Quran, yang pertama al-ashkhas, individu. Yang kedua kumpulan tertentu. Contoh kita katakan tadi al-maghdub dengan ad-dallin. Kumpulan yang dimurkai Allah, kumpulan yang sesat. Itu kumpulan. Ada yang jelas, ada yang tak jelas. Contoh dia di dalam isu yang kita bacakan tadi, al-maghdub, golongan yang dimurkai Allah, itu kumpulan. Okay? Ada perkara yang mubhamatul Quran adalah berkaitan dengan al-makan ataupun al-amkinah, iaitu terjemahan yang saya letak sini ialah tempat yang Quran tak jelaskan. Mubhamat, Quran tak jelaskan. Contoh, Nabi Adam fa'azallahum asyaitan. Nabi Adam disingkirkan oleh Allah, diturunkan daripada syurga ke atas dunia. Tapi ada tak cerita turun dekat mana? Tak ada cerita turun dekat mana. Maka ada menjadi khilaf di kalangan para ulama berdasarkan kepada dalil yang jelas dan yang tak jelas. Ada yang menyatakan di India, ada yang menyatakan turun di Sri Lanka. Sebab tu kita tengok jejak Rasul. Bagi contoh kan, diturun di tempat yang dikatakan Al-Hind, iaitu di India. Maka banyak pertikaian, termasuk mubhamat. Mubhamat. Baik, yang tu tempat. Yang keempat ialah masa. Dalam bahasa Arab kita panggil az-zaman ataupun al-azminah. Plural singular. Plural az-zaman, plural al-azminah. Singular az-zaman, masa. Maka kebanyakan kisah-kisah mubhamatul Quran dalam Al-Quran, dia akan beredar kepada 4 perkara ini.
yang Al-Quran datang banyak tak jelaskan kepada kita. Baik. Maka kembali kepada kisah kita, iaitu antara Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam, berapa tempoh masa dia? Kita tahu, kita maklum Nabi Adam adalah bapa kepada manusia. Nabi yang pertama. Lepas Adam alaihissalam, dia beristeri ada orang rumah dia, iaitu Hawa, ada anak, ada cucu, semuanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya beriman. Cumanya selepas beberapa generasi. Ada yang beriman dan ada yang kufur kepada Allah. Lagi kita tengok. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Nuh alaihissalam untuk mereka semua, iaitu anak-anak cucu Nabi Nuh alaihissalam, anak-anak cucu Nabi Adam ini kembali beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perutusan Nabi Nuh alaihissalam. Sebab itu kita kata, lepas pada Nabi Adam alaihissalam, tidak jelas betul ke Nabi Idris lepas Nabi Nuh ataupun Nabi Idris lepas daripada Nabi Nuh. Maka ianya menjadi tidak jelas. Maka manhaj ataupun pegangan kepada di antaranya Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, pengarang kitab Al-Qasasul Qurani, dia menyatakan lepas pada Nabi Adam adalah Nabi Nuh alaihissalam sebagai Rasul yang pertama yang diutuskan kepada kaum tertentu, iaitu kepada satu golongan. Nabi Adam tadi jadi manusia pertama, Nabi yang pertama yang berdakwah hanya sekitar keluarganya sahaja. Sebab waktu itu tak berkembang lagi. Manusia tak berkembang lagi. Bermula pada anak pinak Nabi Adam ni lah. Kemudian berkembang. Nabi Adam pun dah meninggal. Nabi Adam pun dah wafat. Maka tak berapa lama selepas tu, dah Nabi Adam tak ada, dah tinggal anak cucu dia, berkembang. Maka perkembangan itu daripada mereka yang beriman kepada Allah dah start ada di kalangan anak-anak cucu keturunan Nabi Adam alaihissalam yang mula tidak beriman kepada Allah, yang mula untuk kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apa yang kita boleh dapat istifadah secara ringkas yang kita boleh dapat kat sini? Kita boleh dapat secara ringkas, Nabi pun keturunan dia, anak-anak keturunan para Nabi pun diuji oleh Allah. Mereka pun ada yang beriman, mereka pun ada yang tidak beriman. Maka itu keturunan Nabi. Ini kan pula kita, keturunan kita tak tahu di masa yang akan datang macam mana. Sebab itu Al-Quran tidak mengajak kita untuk mengata ke orang. Untuk kata, dia anak dia teruk lah, cucu dia teruk lah. Yang ni cucu siapa? Kenapa cucu dia jadi macam tu? Tak. Quran tidak mengajar kita untuk kita mengata ke orang. Seperti mana manhaj Al-Quran ini menceritakan kepada kita bahawa ini boleh berlaku kepada semua orang, termasuk para Nabi. Maka berjaga-jagalah lisan kita, berjaga-jagalah pemikiran kita ketika mana kita membaca Al-Quran. Kita juga perlu beringat ini mungkin boleh terjadi kepada anak cucu kita. Wal'iyyazubillah, kita minta supaya Allah jaga segala keturunan kita. Baik. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita tengok kepada hadis ni. Tengok kepada hadis yang saya datangkan ni. Baik. Satu hadis mauquf yang disandarkan kepada Ibn Abbas. Hadis mauquf ni hadis apa? Ma nusiba ila sahabah. Apa yang disandarkan kepada para sahabat tetapi bukan kepada para nabi.
Dia macam ni. Hadis mauquf ni selalunya siapa yang riwayat hadis mauquf ni automatically dia akan kata berkata para sahabat. Dan para sahabat ni dia tak kata berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jelas dalam hadis yang saya bawa ni Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas ni? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didoakan oleh baginda, dia ni sepupu Nabi. Dia pun didoakan oleh baginda, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, aku minta doa kepadamu ya Allah, kata Nabi kepada Allah, faqihkan dia, berikan kefahaman yang mendalam kepada dia tentang Al-Quran. Wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid-din, berikan kefahaman yang mendalam kepada dia dalam urusan agama. Lepas tu wa'alimhu ta'wil, dan dalam pentakwilan Al-Quran, pentafsiran Al-Quran. Doa ni Nabi baca khusus, minta kepada Allah, diberikan kepada siapa? Diberikan kepada individu yang kita baca ni, yang nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas adalah salah seorang sahabat Nabi yang alim, sang alim dalam bidang Al-Quran dan pentafsiran Al-Quran. Sahabat Nabi. Okey, sahabat Nabi. Dalam isu ni, Ibn Abbas dia tak kata Nabi kata. Ibn Abbas kata apa? Ibn Abbas dia tak sebut nama Nabi pun. Dia hanya kata kana bainan Nuh wa Adam 10 qurunin kulluhum ala syari'atil haqqi fakhtalafu fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirina. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ada 3 bacaan. Boleh baca At-Tirmidzi, At-Tirmidzi, At-Tirmidzi. 3 boleh sebut. Saya selesa sebut At-Tirmidzi sebab tempat asal Imam At-Tirmidzi, tempat dia nama Turmuz, di mana di sebelah Kazakhstan, Uzbekistan. Baik. Apa maksud hadis mauquf ni? Sekali lagi hadis mauquf ni ialah apa? Hadis mauquf ni adalah, saya tengok bahagian chat. Hadis mauquf ni adalah hadis yang mana tak sebut kata Nabi sebut, tetapi sahabat yang sebut. Boleh maksudnya Nabi sebut dah ni, Nabi tak sebut, tapi sahabat yang sebut. Maka ini kita panggil hadis mauquf. Hadis yang tak sampai kepada Nabi. Maksud dia punya sanad ni bukan daripada Nabi, tetapi pada para sahabat. Sahabat yang nama dia Ibn Abbas ni adalah sahabat yang paling alim dalam bidang Quran, dalam bidang tafsir. Maka dia kata apa? Dia kata jarak masa di antara Nabi Nuh alaihi salam dan Nabi Adam 10 qurun adalah 10 qurun. Baik, 10 qurun ni panjang mana? 10 qurun lah. Cuma kita nak tengok nanti apa maksud qurun. Kulluhum ala syari'atil haqqi. Semuanya mengikut ataupun semuanya berada di atas jalan kebenaran. Cumanya tak berapa lama selepas itu fakhtalafu. Mereka berlaku sebaliknya. Daripada mereka yang beriman, ada di kalangan mereka yang tidak beriman. Dulu semua mengikut di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ada di kalangan anak-anak pinak mereka, di kalangan cucu-cucu mereka, cucu cicit mereka yang tidak beriman. Faba'athallahu an-nabiyyin. Ketika mana dalam keadaan masyarakat jadi begitu, apa yang Allah buat? Allah pasti akan menghantar para nabi untuk memberikan peringatan, berita gembira adanya syurga, dan munzirin, adanya neraka, adanya balasan Allah kepada mereka yang tidak beriman kepada Allah. Baik, cumanya persoalan kepada kita adalah
10 kurun ni berapa lama? Kalau ikutkan kita, 1 kurun ni 100 tahun. Dan adakah sama apa yang dimaksudkan yang kita faham 1 kurun itu 100 tahun? Contoh, kurun ke-21 maksudnya tahun 2000 hingga 2100. Itu kurun 21 maksudnya 100 tahun lah. Baik. Cumanya menjadi persoalan kita, apa yang dimaksudkan dengan 10 kurun? Maksudnya kat sini, masafah ataupun jarak masa adalah 10 kurun. 10 kurun daripada zaman Nabi Adam sampai adanya pula Nabi Nuh. Ambil masa tu 10 kurun. Adakah bermaksud 1000 tahun? 1 kurun 100 tahun. Kan? Kemudian ni disebut 10 kurun. Beza masa. Adakah darat 100? Maksud dia adakah 1000 tahun? Beza di antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam. Maka kita akan tengok sekejap lagi. Kita akan tengok sikit-sikit sampai kita dapat jawapan, insyaAllah. Baik. Oleh kerana kisah yang kita baca ni, kisah Nabi Adam dan Nabi Nuh AS ini, dia melibatkan masa. Maka kita kena melihat perbezaan di antara masa yang disebut di dalam Al-Quranul Karim berkaitan dengan Nabi Nuh AS. Baik. Ayat yang pertama yang boleh kita tengok dalam kisah Nabi Nuh AS ini ialah pada surah Al-Ankabut. Saya tertulis surah ni lah. Baik, tuan-tuan boleh take note lah. Yang ni surah Al-Ankabut ayat 14. Surah Al-Ankabut ayat 14. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون صدق الله العظيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه, dan sesungguhnya kata Allah, kami telah mengutuskan, kami telah menghantar Nabi Nuh kepada kaum dia. Dia tak cerita kaum mana. Maka kita katakan ia di antara perkara mubahamat yang kita kata sebelum ni. Kaum siapa? Kaum Nabi Nuh lah. Kat mana tak tahu. Kaum ni nama apa tak tahu. Baik. Falabitha fihim 1000 sanatin illa 50 aman. Dekat sini Allah Subhanahu wa taala menyelitkan tempoh masa berapa lama Nabi Nuh AS berdakwah kepada mereka. Allah kata apa? Falabitha fihim. Nabi Nuh tinggal di kalangan mereka selama berapa lama? Selama 1000 sanah, 1000 tahun, illa 50 aman. Tolak 50. Maksudnya 950 tahun Nabi Nuh AS berdakwah kepada mereka. Cerita dia, apa dia? Cerita dia Nabi Nuh AS berdakwah kepada mereka 950 tahun. Itu tempoh dakwah. Tempoh Nabi Nuh hidup, kemungkinan besar, kata para ulama, 1000 tahun ataupun lebih. 1000 tahun ataupun lebih. Khilaf dengan para ulama. Ada yang kata 150 tahun lah. Ada yang kata 1000 tahun. Ada yang menyatakan 1100 tahun. Ada yang menyatakan lebih pada 1000 tahun. Yang pasti 950 tahun ini adalah tempoh dakwah Nabi Nuh AS kepada kaum dia. Kemungkinan besar umur Nabi Nuh AS lebih ke lagi kurang? Sepatutnya lebih lah. Lebih daripada 950 tahun. Baik. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Maka mereka ditimpa dengan satu tufan, banjir yang besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Sebab apa? Ditimpakan kepada mereka ujian, ditimpa kepada mereka musibah banjir besar ini kerana mereka adalah orang yang zalim.
Ha? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu umur Nabi Nuh. Maksudnya dakwah Nabi Nuh adalah 950 tahun. Baik, kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi umur berapa? 63 tahun. Dakwah Nabi kepada kaum baginda sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umat Islam bermula bila? Sejak Nabi berumur 40 tahun. Maksud dia dakwah Nabi berapa puluh tahun? 40 sampai umur 63. Bermaksud 23 tahun. Maka secara kasarnya kita katakan apa? Nabi hidup 63 tahun, dakwah Nabi adalah 23 tahun. Betul? Maksudnya bukan seumur hidup Nabi. Sebahagian besar hidup umur Nabi adalah untuk berdakwah. Sama dengan Nabi Nuh alaihi salam. Tempoh dakwah Nabi Nuh 950 tahun. Dan kemungkinan besar umur baginda Nabi Nuh alaihi salam adalah lebih daripada 1000 tahun. Baik. Kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam pula berdasarkan kepada hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi kata apa? Saya baca, tuan-tuan boleh tengok baris dia nah. Dalam ni tak ada baris. Baik. Nabi kata a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Nabi kata umur umat aku ni umur di antara 60 hingga 70 tahun. Hidup 60 sampai 70 je. Dan Nabi kata apa? Wa aqalluhum, dan sangat sedikit man yajuz, sesiapa yang dapat melepasi umur 70. Baik. Clear semua nah. Maksud dia umur kita, Nabi beritahu di antara 60 hingga 70. Sekiranya ada di kalangan kita yang umurnya dipanjangkan oleh Allah lebih 70 tahun, ada sebab dia. Ada sebab dia. Di antaranya sekiranya kita melihat ayat Allah surah Fatir. Minta maaf, saya tak tertulis surah dia. Muka surat yang kita tengok ni, awalam nu'ammirkum. Yang ni surah apa? Yang ni sebahagian daripada surah Fatir ayat 37. Allah kata apa? Bagi orang yang Allah bagi panjang usianya. Ya. Kita rasa 70 ni panjang tak? Panjang. Nabi Nuh lagi panjang. Baik, sekarang ni kita masih dalam perbincangan umur. Dan kita nak buat comparison ni supaya kita nampak macam mana umur yang dimaksudkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang Nabi Nuh. Dan umur kita physically-nya yang kita nampak macam mana umur kita. Kan? Kita tengok nah. Allah kata apa? Ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, di sebagian ayat surah Fatir ayat 37. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin nasir. Baik. Allah kata apa? Dan tidakkah kami ni, kata Allah, kami bagi umur kamu ni, kami extend umur kamu ni, diberikan kepada kamu, wahai manusia, sebagai apa? Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir, supaya kamu semua berfikir. Bagi orang yang mau berfikir, maksud dia macam mana? Maksud dia Allah Ta'ala bagi persoalan. Allah Ta'ala tanya, kalaulah di kalangan kita ni umur Allah Ta'ala bagi panjang. Nabi kata baina 60 wa 70. Allah Ta'ala bagi lebih pada umur Nabi. Allah Ta'ala bagi lebih pada 70. Allah tanya, wahai manusia, tidakkah kamu cuma terfikir kenapa kami memanjangkan umur kamu
kecuali kami nak kamu satu je. Kenapa kami panjangkan umur kamu bagi kamu yang panjang umur? Supaya kamu semua berfikir. Sekiranya kamu nak fikir. Allah berikan peringatan kepada kamu. Maka bagi yang umur panjang ni, kenapa aku panjangkan umur? Supaya kamu semua berfikir semula. Aku ni umur panjang ni untuk apa? Allah Ta'ala beritahu jelas, untuk berfikir supaya kembali kepada Allah dan kembali mencari an-nadhir, mencari peringatan. Apa yang maksudkan mencari peringatan ni? Kalau ada Nabi, merujuk pada Nabi. Tapi merujuk pada kita ni, apa yang Nabi tinggalkan, apa yang Allah tinggalkan kepada kita, Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Maka Allah kata apa? Siapa yang tak nak ambil cakna tentang kenapa Allah bagi umur panjang, fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir, maka rasakanlah azab kami. Bagi orang-orang yang zalim, tidak ada penolong pun bagi dia ketika mana di hari akhirat nanti. Maksud dia, wahai manusia, wahai hamba-Ku, aku dah tolong kamu ni, panjangkan umur kamu, ambilkan kesempatan yang ada, carilah pemberi peringatan kepada kamu. Kalau tak, kamu tak ada siapa pun boleh tolong. Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita apa? Bagi siapa yang umur panjang, wahai manusia, wahai hamba-Ku, aku dah tolong dah kamu. Aku bagi tempoh masa kepada kamu lebih pada orang lain. Okey, bolehlah. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita dah dapat tempoh masa. Bila saya cerita Nabi Nuh hidup lebih pada 1000 tahun. Semua orang boleh terima, betul? Semua orang boleh terima hidup lebih pada 1000 tahun. Zaman kita hidup di antara 60 hingga 70 tahun. Okey? Dalam masa 60 hingga 70 tahun, dalam masa di antara 60 hingga 70 tahun, zaman kita satu kurun. Satu kurun yang dimaksudkan ialah 100 tahun. Yang tu zaman bila tu? Yang tu zaman kita hidup sekarang lah. Zaman Nabi hidup sekarang. Baik. Kita tengok apa maksud kurun. Baik. Maksud kurun yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan kepada hadis Nabi. Nabi kata apa? Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun ialah kurun aku. Kemudian kurun selepas aku. Kemudian kurun selepas aku. Apa maksud kurun? Kurun ni ialah bermaksud satu kaum ataupun satu bangsa yang hidup pada satu-satu masa. Dia mu'asirah. Dia sezaman. Contoh, kita katakan, Nabi kata khairul qurun, sebaik-baik zaman. Kurun kat sini apa dia? Sebaik-baik zaman. Sebaik-baik kurun kat sini ialah sebaik-baik zaman adalah zaman aku. Apa maksud zaman aku? Ialah orang yang pernah hidup pada zaman aku, yang hidup sekali dengan aku. Siapa mereka ni? Para sahabat. So para sahabat ni dikira sebagai apa? Satu kurun dengan aku. Faham tuan-tuan? Clear nah? Satu kurun. Apa maksud satu kurun ni? Dengan Nabi SAW. Orang yang pernah hidup satu zaman dengan Nabi SAW, itu maksud satu kurun. Itulah yang dikatakan oleh Syekh Salah. Syekh Salah kata apa? Satu kaum yang hidup sezaman pada satu-satu tempoh. Itu maksud satu kurun. Dan satu kurun bagi kita hidup lebih kurang ikut umur kita di antara 60 hingga 70. Dan menjadi kebiasaan kita, kiraan kurun ini ialah 100 tahun. Maka kita boleh pakai 60 hingga 70 tahun pun boleh pakai. Nak pakai 100 tahun pun boleh pakai. Dan kebanyakan kita memakai berapa? 100
tahun sebagai maksud kurun. Maksud dia kurun ni ada dua maksud utama. Ada dua maksud utama. Yang pertama 100 tahun. Yang kedua umur ikut bilangan umur sesuatu kaum ataupun manusia tersebut. Contohnya di antara 60 hingga 70 boleh dikira sebagai satu kurun tak? Pun boleh. Satu kurun ni boleh tak kita kirakan sebagai 100 tahun? Pun boleh. Yang paling tepat kurun ni ialah hidup satu zaman dengan seseorang. Contoh kita hidup kurun apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran sekiranya kita melihat ayat Quran yang sebut awal tadi, apa dia? Yang sebut awal tadi, bukan ayat Quran, hadis mauquf daripada apa nama? Daripada Ibn Abbas tadi. Ibn Abbas kata apa? Ibn Abbas kata, kat mana tadi ya? Ibn Abbas kata adalah tempoh masa di antara Nuh dan Adam alaihi salam adalah 10 kurun. Semuanya berada di atas syariat yang benar. Sehinggalah lepas pada satu tempoh masa mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah utuskan kepada mereka para nabi. Baik. Maksud dia lepas pada zaman Nabi Adam, Allah Ibn Abbas nak kata kepada kita apa dia? Ibn Abbas nak kata kepada kita bahawa tidak ada Nabi kecuali datang seorang Nabi ni yang nama dia Nuh lepas Nabi Adam. Tempoh masa di antara dua Nabi ni ialah apa? 10 kurun. Baik. Maka Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dia kata apa dia? Dia kata kita kena merujuk kembali kepada 10 kurun, bukan kurun kita. Satu kurun kita mungkin 60 tahun, 70 tahun, dan siapa yang berpegang pada 100 tahun, itu zaman kita. Zaman kita tak sama dengan zaman Nuh alaihi salam, tak sama dengan zaman Adam alaihi salam. Sebagai contoh, Nabi Adam alaihi salam dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut fizikal pun dah lain. Fizikal baginda Nabi Adam AS sehingga 60 hasta. Maksud dia, fizikal sama tak? Fizikal pun tak sama. Tempoh masa, maka Nabi Adam AS, kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, begitu juga dengan zaman Nuh AS, masa mereka bila sebut satu kurun ini, tempoh masa mereka merujuk pada umur mereka. Kalau Nabi Adam tidak disebut umur, tetapi Nabi Nuh disebut umur. Dan dinyatakan, Syekh Salah menyatakan bahawa umur Nabi Nuh lebih pada 1000 tahun. Maksud kurun Nabi Nuh adalah satu kurun bermaksud umur dia. Satu kurun 1000 tahun. Yang ni 10 kurun. Kata Syekh Salah, ia bermaksud 10,000 tahun. Ada berapa kosong tuan-tuan? Ada 4 kosong. Ada 10,000 tahun perbezaan waktu di antara Nabi Adam sehinggalah Nabi Nuh diutuskan. Berapa? Kata Syekh Salah Al-Khalidi, 10,000 tahun. Itu yang dimaksudkan dengan 10 kurun. Maksud dia, kurun kita dengan kurun Nabi Nuh AS sama tak? Kalau ikut pandangan Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dia kata tak sama. Baik, benda tu clear ke? Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara perbincangan kita. Baik. Kemudian kalau tuan-tuan perasan nota yang saya berikan, okey, persoalan
Di antaranya macam mana keturunan Nabi Adam alaihissalam ni boleh sesat. Baik. Sesat ni siapa raja nak bagi sesat orang ni tuan-tuan? Nak bagi sesat orang ni tak ada raja lain kecuali syaitan. Ini kerja syaitan. Sebab syaitan kalau dia tak dapat generasi kita, kalaulah kita seorang yang berpegang pada Al-Quran, dia tengok dia ni payah nak makan ni, aku tak boleh nak buat apa, dia akan cuba anak dia. Kalau anak dia dididik dengan baik, kuat beriman kepada Allah, kalau dia tak boleh juga, dia takkan give up, dia tak akan fed up, dia akan pergi pada anak cucu. Cucu tak boleh juga, cicit sampai dia boleh. Yang ni kata syaitan tak pernah give up. Sifat yang paling baik yang ada pada syaitan apa dia? Tak pernah give up. Don't give up like syaitan. Jangan give up macam syaitan. Yang tu sifat yang baik yang ada pada syaitan. Baik. Apa yang syaitan kata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang ni janji syaitan kepada Allah. Kita baca ayat ni nah. Adakah saya tulis surah apa? Yang ni adalah surah Al-A'raf. Sekali lagi nah, surah Al-A'raf daripada ayat 14 sampai ayat 17. Macam mana keturunan Nabi Adam boleh sesat? Keturunan Nabi Adam alaihissalam boleh sesat disebabkan oleh disesatkan cucu-cucu cicit baginda Adam oleh syaitan. Kena ingat syaitan ni ada sejak bila? Sejak ada bermulanya kisah Nabi Adam alaihissalam, sebelum tu syaitan dah ada. Maka musuh utama kita apa dia? Musuh utama kita ialah syaitanir rajim. Kata syaitan, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. صدق الله العظيم. Syaitan kata apa kepada Allah? Syaitan kata, anzirni ila yaumi yub'atsun. Waktu ni, syaitan minta kepada Allah, buat rayuan, appeal kepada Allah. Bagilah tempoh kepada aku untuk menghasut anak-anak cucu Adam ni sampai hari kiamat. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, aku minta kepada Engkau, Ya Allah, berikanlah tangguh kepada aku sampai hari kiamat. Qala innaka minal munzirin. Allah Ta'ala kata apa? Aku berikan. Allah Ta'ala, Maha Suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menerima rayuan daripada syaitan. Allah kata apa? Kamu termasuk orang yang aku berikan penangguhan. Maksud dia, aku bagi kat kamu kesempatan untuk hidup sampai hari kiamat. Umur panjang syaitan ni. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Iblis jawab balik, kerana engkau telah menghukum aku sesat, aku benar-benar akan halang mereka. Sebab engkau dah gazetkan, dah keluarkan perkeliling bahawa aku ini memang jadi ahli neraka dah. Dan aku takkan masuk neraka seorang-seorang. Aku akan halang anak-anak Adam alaihissalam daripada jalan engkau yang lurus, wahai Tuhan. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shimailihim. Dan syaitan berjanji. Syaitan kata apa? Aku bersumpah, aku akan mendatangi anak-anak cucu Adam alaihissalam baina aydihim, daripada hadapan mereka, wa min khalfihim, daripada bahagian belakang mereka, wa an aymanihim,
kiri mereka, kanan mereka, shimailihim, kiri mereka, wala tajidu aktsarahum syakirin. Wahai Tuhan, Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Maksud dia, sikit saja di kalangan mereka yang bersyukur. Banyak di kalangan mereka yang aku akan berjaya sesatkan. Itu janji syaitan. Maka tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, syaitan ni dia datang menyesatkan generasi selepas Nabi Adam alaihissalam. Selepas beberapa generasi dia akan sesatkan. Sehinggalah diutuskan Nabi Nuh alaihissalam. Diutuskan Nabi Nuh alaihissalam. Baik, Nabi Nuh alaihissalam diutuskan kepada siapa? Anak-anak cucu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Anak-anak cucu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Baik, itu di antara perkara yang kita bincangkan hari ini. Nanti kita akan tengok macam mana kita akan tengok macam mana cucu-cucu, cicit-cicit Nabi Adam alaihissalam ini, iaitu mereka ni siapa? Mereka ni ialah kaum Nabi Nuh lah. Kaum Nabi Nuh sendirilah. Yang mana macam mana mereka ni boleh jadi sesat? Macam mana mereka ni boleh menyembah berhala? Yang mana berhala yang mereka sembah ni sebelum ni tak pernah ada berhala. Ini berhala yang pertama yang wujud di atas muka bumi. Sekali lagi ini berhala yang pertama yang wujud di atas muka bumi. Dan berhala ini Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan di dalam Al-Quran. Allah rakamkan nama berhala-berhala ini, dirakamkan di dalam Al-Quran pada menceritakan berhala yang dijadikan Tuhan pada zaman Nuh alaihissalam, yang mana asal berhala ini ialah mereka bukan asal berhala pun. Asal daripada patung-patung orang yang beriman. Maksud dia, nanti kita akan tengok cerita macam mana patung. Contohnya kalau kita pergi ke, saya minat bola. Saya minat bola. Kalau pergi ke Perancis, tuan-tuan, ada satu tempat tu nama dia Marseille. Kalau tak salah saya. Telah dibuat satu patung pemain bola sepak, nama dia Lilian Thuram. Lilian Thuram. Sebab apa dia buat patung pemain bola sepak tu? Sebab mereka mengkagumi dia. Sebab dia ni sangat terror main bola. Dan dia berjaya membawa Piala Dunia yang pertama bersama dengan Zinedine Zidane 1998, berjaya bawa World Cup sampai dekat Perancis. Maka nak kata kehebatan dia tu, mereka nak mengenangkan kebaikan dia, mengenangkan dia punya, kita kata apa ya, sumbangan dia kepada rakyat dan masyarakat Perancis. Mereka buat tugu. Seperti mana kalau kita pergi ke Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita pergi ke Turki. Pergi ke Turki, sebagai contoh Izmir, satu tempat nama di Izmir. Izmir ni di sebelah mana? Izmir ni di sebelah, bukan timur, di sebelah selatan. Di sebelah selatan Turki, tapi di sebelah selatan barat Turki. Satu tempat nama di Izmir. Siapa yang pernah pergi kat sana, di sana ada satu bukit. Besar bukit ni. Besar dia macam besar batu cave. Di bukit tu dia ukir. Maksudnya dia orang pahat bukit tu buat patung. Patung siapa, tuan-tuan? Patung bapa kemodenan Turki. Patung bapa kemodenan Turki. Semua orang kenal kan? Atatürk, Kemal Atatürk. Sebab apa buat patung tu? Sebab apa ukir patung tu? Pahat di bukit. Tengok bukit tu, nampak
patung dia di Izmir. Besar tuan-tuan. Lalu tepi highway nampak. Sebab mereka mengangkat dia bagi penghormatan kepada dia atas jasa dia kepada Turki pada sesetengah pandangan mata mereka yang menyokongnya. Baik. Maksud daripada tujuan baik dah. Tujuan baik. Tetapi akhirnya menjadi tidak baik kepada Nabi Nuh AS, kepada keturunan Nabi Adam AS. Mereka buat patung. Nanti kita tengok cerita dengan detail ya. Dalam hadis yang sahih ada cerita. Buat patung untuk mengenangkan jasa-jasa orang yang beriman. Jasa-jasa mereka di antara ulama yang hidup pada zaman tersebut. Sehinggalah apabila mereka mati, sayangnya rakyat bawahan ni kepada mereka, sayangnya anak-anak murid ni kepada mereka, mengenangkan mereka, maka mereka buat patung. Tengok patung tu teringat, oh dia orang-orang baik, ingatlah segala ajaran dia. Sehinggalah patung itu last sekali menjadi apa? Menjadi satu sembahan. Awal itu tak sembah lagi. Awal itu cerita kelebihan-kelebihan. Last kali disembah. Nah, bermula dengan benda kecil je. Bermula dengan niat yang baik, tetapi kalau tidak kena caranya, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan menjadi syirik. Baik. So, nanti kita akan bincangkan yang tu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Nuh yang akan kita bincangkan pada waktu yang akan datang, insya-Allah. Baik, saya rasa cukup sekadar tu untuk 1 jam ini. No? Ada soalan ke? Tuan-tuan sekalian, ibu-ibu ayah-ayah sekalian, sekiranya ada soalan boleh tanya. Saya doakan ibu-ibu ayah-ayah sekalian berada dalam nikmat kesihatan yang sempurna, yang baik, insya-Allah. Dan saya minta tuan-tuan sekalian juga mendoakan saya. Saya sekadar menyampaikan sahaja, sekadar menyampaikan sahaja apa yang ditulis oleh para ulama terdahulu untuk manfaat saya dan manfaat ibu-ibu ayah-ayah sekalian. Semoga menjadi jariah kepada saya nanti di kubur, nanti menjadi penerang cahaya kepada kita semua, insya-Allah. Baik, ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya nak tamatkan sejam kita ni. No? Baik, alhamdulillah. Baik, saya minta tuan-tuan tengok semula nota-nota yang diberikan, insya-Allah. Sekiranya ada soalan boleh tanya pada minggu depan, insya-Allah. Macam biasa kelas kita akan berlangsung seminggu sekali. Macam kelas saya kisah Nuh, mula kisah Nuh ni saya menjangkakan mungkin akan masuk sehingga 7 ataupun ke 8 siri, insya-Allah. Baik. Semoga Allah Ta'ala jaga hati kita, Allah Ta'ala jaga niat kita dan jaga segala perlakuan kita, insya-Allah. Baik, saya rasa cukup sekadar tu. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Afwan. InsyaAllah Ustaz, kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Okey, terima kasih pada tuan-tuan dan puan. Jazakumullahu khairan katsira. Kita tamatkan pengisian kita pada pagi ini.